Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan izin dan dengan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita secara online ini. Pagi ini kita akan melihat kembali hadis yang kita bincangkan pada minggu yang lepas berkenaan dengan suatu doa ataupun suatu zikir yang Nabi pesan kepada sahabat yang baginda kasihi, iaitu Muaz bin Jabal, untuk sentiasa berdoa dengan doa ini di hujung solat, iaitu sebelum memberikan salam. Kita lihat hadis ini. An Muaz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk wa qala usika ya Muaz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Daripada Muaz bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dan baginda bersabda, ya Muaz wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mengasihimu. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengasihimu. Faqala usika ya Muaz. Kemudian sambung baginda lagi, aku mewasiatkan kepada kamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Janganlah sekali-kali engkau tinggalkan untuk mengucapkan doa ini pada setiap hujung daripada solat itu. Duburi kulli salatin, pada hujung setiap solat. Taqulu, kau mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, berikanlah pertolongan kepadaku, ala zikrika, untuk mengingatimu, wa syukrika, dan bantulah aku, berikanlah pertolongan kepadaku untuk aku bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan berikanlah pertolongan kepadaku untuk aku melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Okey. Dalam hadis ini Nabi berwasiat atau berpesan kepada Muaz, seorang sahabat yang baginda kasihi. Minggu yang lepas kita dah sebutkan tentang sedikit berkenaan dengan Muaz ini, yang mana beliau merupakan antara orang yang terawal memeluk Islam ketika di Madinah, apabila Nabi menghantar Mus'ab bin Umair menyampaikan dakwah. Jadi antara yang mula-mula beriman adalah Muaz bin Jabal yang ketika itu masih lagi muda, seorang pemuda yang berumur 18 tahun.
Dan kemudian Nabi juga memuji Muaz dan menyebutkan kelebihan Muaz, dan Nabi perintahkan kepada para sahabat supaya mempelajari Quran daripada 4 orang sahabat ini, itu termasuk salah seorang daripada Muaz. Ya. Maksudnya Nabi iktiraf ilmu yang ada pada Muaz itu. Dan Muaz juga merupakan sahabat yang Nabi hantar ke Yaman untuk menjadi wakil kepada Nabi untuk menyampaikan dakwah dan juga untuk mengutip zakat daripada para penduduk Yaman. Dan dalam hadis ini Nabi betapa sayangnya Nabi kepada Muaz. Baginda bersumpah dengan nama Allah bahawa baginda benar-benar mengasihi Muaz itu. Dan ini juga merupakan suatu sunnah di mana ada hadis yang lain. Seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, aku mengasihi seseorang itu. Kemudian Nabi tanya kepada dia, adakah engkau telah memberitahu kepadanya? Kemudian jawab lelaki tersebut, tidak. Nabi kata kepada dia, khabarkanlah kepadanya bahawa engkau mengasihinya kerana Allah. Jadi dia kemudian pergi kepada lelaki tersebut ataupun kawannya itu, sahabatnya itu, kemudian dia mengucapkan, uhibbuka fillah, aku mengasihimu kerana Allah. Kemudian dijawab oleh sahabatnya itu, ahabbaka allazi ahbabtanilah, semoga Allah mengasihimu yang telah menjadikan kamu mengasihiku kerana Allah. Dan dalam hadis ini juga Nabi berpesan kepada Muaz, kalau tengok matan hadis ni, Nabi sebutkan kepada Muaz, la tada'anna, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan. Ini suatu perintah yang taklah sampai kepada suatu perintah yang wajib, tapi suatu penekanan supaya sentiasa mengucapkan doa ini fi duburi kulli salatin, pada hujung setiap solat. Itu sebelum memberikan salam, maka antara doa yang patut kita baca ketika itu adalah doa yang Nabi ajarkan kepada Muaz ini. Ya Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, untuk mengingatimu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Dan pagi ini kita nak tengok tentang makna zikrika di sini. Kalau kita perhatikan dalam Quran, banyak kalimah zikrun Allah sebutkan dalam Quran, sama ada dalam bentuk isim ataupun Allah sebutkan dalam bentuk fi'il, perbuatan, zakara, uzkur, uzkuru, yazkuruna. Dan kalau kita tengok kalimah-kalimah zikir tersebut dalam Quran, kita boleh simpulkan bahawa yang pertama, zikru itu kita boleh sebutkan sebagai maknanya menyebut. Yang kedua adalah mengingati. Menyebut dan juga mengingati. Itu makna bagi kalimah zakarah. Kalau kita tengok contohnya Allah sebutkan dalam surah 22 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab. Recording in progress. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin di Mekah itu sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Untuk kamu menyembelih unta tersebut dan padanya ada kebaikan bagi kamu. Fazkuru smallahi alaihi sawaf. Maka sebutlah nama Allah semasa kamu menyembelih unta itu ketika ia berdiri di atas kakinya. Di sini Allah sebutkan fazkuru smallahi alaihi, maka sebutlah nama Allah iaitu ketika menyembelih unta tersebut. Di sini uzkuru bermakna menyebut nama Allah ketika menyembelih. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah 2 ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai bani Israil, uzkuru ni'mati. Ingatlah oleh kamu akan nikmat daripadaku. Di sini Allah sebutkan uzkuru. Uzkuru di sini maknanya ingat. Bukan sekadar sebut tetapi ingat. Ingatlah oleh kamu akan nikmat daripadaku allati an'amtu alaikum, yang aku berikan nikmat itu ke atas kamu, wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjiku. Ufi bi ahdikum, nescaya aku akan memenuhi janjiku kepada kamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah maka takutlah olehmu kepadaku. Di sini Allah perintahkan kaum Bani Israel supaya mereka sentiasa ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Walaupun tak perlu disebutkan, tapi yang penting ingat apa yang Allah berikan kepada mereka. Di sini dan banyak lagi ayat yang lain yang menunjukkan makna uzkuru itu bermakna ingat. Dan kalau kita bandingkan uzkuru yang bermakna sebut ataupun uzkuru yang bermakna ingat ni, ayat yang bermakna ingat tu lebih banyak jika dibandingkan dengan sebut. Jadi sebab itu bila kita sebutkan tentang zikir, kita kena fahami bahawasanya zikir itu bukan sekadar kita sebut dengan lisan kita semata-mata, tetapi di samping kita sebut ataupun kita membaca lafaz-lafaz zikir dengan lisan kita, dalam masa yang sama kita mestilah ingat kepada Allah dalam hati kita ataupun akal kita tu. Kita sebut dengan penuh penghayatan, bukan sekadar hanya sebut di bibir semata-mata tanpa memahami apa yang kita sebut, tanpa menghayati apa yang kita sebutkan. Sebahagian orang mungkin dia dalam berzikir itu yang dipentingkan adalah bilangan berapa banyak yang boleh untuk dia sebutkan zikir-zikir tersebut. Sedangkan yang penting bukanlah berapa banyak bilangan zikir itu, tetapi adakah zikir tersebut dia memahami dan menghayati maknanya. Amalan yang banyak itu bukanlah semestinya amalan yang dicintai Allah ataupun yang baik di sisi
Allah. Sebagian orang mungkin zikirnya banyak, sampai kepada beribu-ribu kali zikirnya itu. Tetapi adakah dia memahami setiap zikir yang dia sebutkan itu? Itu kita kena perhatikan. Kerana Nabi sebutkan tentang uh, amalan yang Allah kasih, yang Allah suka adalah amalan yang dia bukanlah banyak dari segi bilangan, tetapi dia amalan yang berterusan walaupun amalan tersebut sedikit bilangannya. Jadi amalan yang walaupun sedikit, tapi jika dilakukan secara berterusan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, zikir contohnya kita berzikir walaupun sedikit bilangannya, tapi zikir dengan khusyuk, dengan penghayatan kita kepada apa yang kita sebutkan itu, maka itu lebih baik daripada zikir yang banyak disebutkan tanpa memahami apa pun yang diucapkan itu. Kerana zikir itu dia merupakan suatu perintah daripada Allah, suatu perintah daripada Allah ke atas kita semua. Cuma yang kita kena fahami, zikir itu bukan hanya dari segi lisan, tapi ia juga mestilah dari segi hati ataupun pemikiran, dan juga melalui perbuatan ataupun anggota badan kita. Allah sebutkan dalam surah 2 ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Dan ingatlah kamu semua kepadaku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Washkuru li, dan bersyukurlah kamu semua kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu kufur kepadaku. Ini satu perintah daripada Allah. Fazkuruni, maka ingatlah kamu semua kepadaku. Jadi ingat kita kepada Allah itu bukan sekadar berzikir dengan lisan. Kita berzikir dengan lisan, kemudian disertai dengan penuh penghayatan, penuh dengan kekhusyukan kita, ketundukan kita kepada Allah dalam hati kita itu, dan juga diikuti dengan amalan yang soleh melalui anggota badan kita. Dan bila kita ingat kepada Allah dengan cara tersebut, maka barulah Allah akan ingat kepada kita semua dengan melimpahkan rahmat dan barakah kepada kita. Dan kemudian seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi di awal, iaitu dalam hadis ni Nabi sebutkan tentang a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah aku untuk aku ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Dan ini juga apa yang disebutkan dalam ayat ini. Allah sebut di sini fazkuruni azkurkum washkuruli. Ingatlah kamu semua kepadaku. Ini perintah untuk ingat kepada Allah, dan kemudian perintah untuk bersyukur kepada Allah, dan larangan supaya jangan menjadi golongan yang kufur, yang engkar kepada perintah Allah, yang tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan ke atas mereka daripada amalan-amalan soleh tersebut. Sama ada kufur dengan kufur kepada nikmat yang Allah kurniakan, ataupun engkar kepada segala perintah Allah ke atas mereka. Jadi ini sama seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi tentang zikir, ingat kepada Allah, kemudian tentang syukur, dan kemudian tentang ibadah kepada Allah, yang mana kesemua perkara ini merupakan suatu kewajipan yang Allah perintah ke atas kita. Dalam surah
3 ayat 191. Tengok daripada ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan perkara langit dan bumi itu dan pertukaran malam dan siang, laayatin liulil albab. Pasti terdapat tanda-tanda, iaitu tanda-tanda kekuasaan Allah, kebenaran ayat-ayat Allah ini liulil albab, bagi golongan yang menggunakan akal fikiran mereka, yang bijak berfikir. Allazina yazkuruna Allah. Jadi Allah menyebutkan tentang golongan ulul albab. Golongan ulul albab yang menggunakan akal fikiran mereka, berfikir untuk memahami sifat mereka. Allah sebutkan allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, iaitu orang-orang yang mereka yazkuruna, mereka menyebut nama Allah dan mereka ingat kepada Allah. Yazkuruna, mereka ingat kepada Allah, mereka sebut dan juga ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan, dalam ketika mereka berdiri, wa qu'udan, ketika mereka duduk, wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Jadi ketika berdiri, duduk dan berbaring, itu menunjukkan sifat golongan ulul albab. Mereka sentiasa ingat kepada Allah dalam setiap apa yang mereka lakukan. Bukan maknanya sentiasa berzikir dengan lisan semata-mata, tetapi ada masanya berzikir dengan lisan, dan dalam masa yang lain ingat kepada Allah dalam hati itu, dan kemudian juga melaksanakan segala perintah Allah dalam bentuk amalan soleh itu. Yang kesemua itu, itulah yang disebutkan sebagai yazkurun Allah itu, ingat kepada Allah dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan perbuatan, dengan amalan yang soleh. Ini sifat golongan ulul albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka juga memikirkan pada penciptaan langit dan bumi ini. Jika mereka melihat kejadian alam ini di hadapan mata mereka, kesemuanya membawa kepada mereka memikirkan tentang kekuasaan Allah dan kebenaran ayat-ayat Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka menyebutkan, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan kesemua ini secara batil ataupun sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksaan daripada api neraka. Allah sebutkan tentang golongan ulul albab dan sifat mereka, iaitu sentiasa menyebut nama Allah dan sentiasa ingat kepada Allah dalam setiap apa yang mereka lakukan, sama ada melalui lisan, hati, dan juga anggota badan atau amalan soleh itu. Dan kalau kita lihat dalam surah
33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar pasti adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suatu contoh ikutan yang terbaik. Dalam setiap apa yang baginda lakukan itu, semuanya menjadi contoh kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah sebutkan Rasul itu menjadi contoh ikutan liman kana yarjullah wal yawmal akhir, kepada sesiapa yang mengharapkan keredaan Allah dan yang berharap untuk menerima balasan yang baik pada hari akhirat nanti. Wa dzakarallaha katsira. Dan zakara di sini dia yang pertamanya merujuk kepada Rasul itu, sifat Rasul itu zakarallaha katsira. Dia sentiasa ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Begitu juga golongan yang hendak mencontohi Rasul itu, juga antara sifat mereka, mereka sentiasa ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, iaitu sama ada ketika susah ataupun ketika senang, ataupun pada sepanjang masa mereka itu. Jadi di sini Allah sebutkan tentang Nabi, sifat Nabi itu yang sentiasa ingat kepada Allah melalui setiap apa yang baginda lakukan, dan begitu juga sifat golongan yang hendak mencontohi Rasulullah itu, ataupun yang menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh ikutan, juga sifat mereka sentiasa ingat kepada Allah sepanjang masa. Dan kalau kita lihat Allah nyatakan tentang golongan yang engkar kepada Allah, Allah sebutkan dalam surah uh, 10 ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, dan apabila manusia itu ditimpa dengan kesusahan, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman, dia berdoa kepada kami ketika dia berbaring, atau ketika dia duduk, ataupun ketika dia berdiri. Jadi Allah sebutkan tentang sebahagian manusia ni
berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah ketika ditimpa kesusahan. Dan ketika ditimpa kesusahan itu sepanjang masa, dia berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massah. Maka tak kala kami menghilangkan daripadanya kesusahannya, marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massah. Lalu dia pun berlalu seolah-olah dia tak pernah pun berdoa kepada kami, ingat kepada kami ketika kesusahan itu menimpanya. Kazalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Demikian itulah dijadikan indah, dihiaskan indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa yang mereka kerjakan. Allah sebutkan sifat golongan yang ingkar, yang melampaui batas ini, mereka hanya ingat kepada Allah ketika ditimpa kesusahan. Ketika susah, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak melakukan amalan yang soleh. Tapi apabila Allah menghilangkan kesusahan tersebut, maka tiba-tiba mereka kembali kepada sikap mereka yang lama, seolah-olah mereka tak pernah pun berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah ketika susah itu. Jadi sikap golongan yang ingkar kepada Allah, yang hanya ingat kepada Allah ketika senang, ketika susah, dan melupakan Allah ketika senang. Berbeza dengan sikap Nabi dan golongan yang beriman yang Allah sebutkan dalam surah 33 tadi. Wa zakarallaha katsira. Disifat Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang menjadikan Rasul itu sebagai contoh ikutan adalah ingat kepada Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya, iaitu sepanjang masa, sama ada ketika susah ataupun ketika senang, dan dalam setiap apa yang mereka lakukan, kesemuanya menandakan mereka ingat kepada Allah. Dalam surah 13 ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita tengok di hujung ayat 28 tu. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa yaqulul ladzina qul innallah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah yudhillu man yasha', dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan dia memberikan petunjuk kepadanya siapa yang kembali kepadanya, siapa yang bertaubat, yang kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada mereka. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Di siapakah golongan yang anab ini, iaitu yang kembali, yang bertaubat kepada Allah dan kembali kepada kebenaran itu. Allazina amanu, iaitu orang-orang yang mereka beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati-hati mereka menjadi tenang dengan zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikrillah itu hati-hati menjadi tenang. Allah sebutkan di sini tentang zikrillah. Ya, zikrillah ini seperti yang kita sebut tadi, bukan hanya merujuk kepada lafaz-lafaz zikir itu semata-mata,
tapi ia merangkumi semua perkara, sama ada melalui lisan, lafaz-lafaz zikir itu, ataupun melalui hati, pemikiran, dan juga melalui amalan soleh yang dilakukan. Jadi, semua itu merupakan zikrillah. Setiap perkara yang membawa kita untuk ingat kepada Allah, semua itu adalah zikrillah. Bukan semata-mata lafaz zikir saja, tetapi juga merangkumi yang lain. Dan ini yang selalu kadang-kadang bila kita sebutkan zikrillah, yang kita nampak hanyalah lafaz-lafaz zikir itu. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam Quran, bila Allah sebutkan zikrillah ni, dia juga kadang-kadang merujuk kepada perkara yang paling utama, yang paling penting, iaitu merujuk kepada Al-Quran itu sebagai zikrullah. Contohnya kalau kita lihat Allah sebutkan dalam surah 43 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن, siapa yang dia berpaling daripada zikrir rahman. Baik, zikrir rahman, kalau tengok dalam ayat tadi Allah sebutkan zikrillah dalam surah 13 ayat 28 tadi. Zikrillah, zikrillah di sini zikrir rahman. Jadi kalau kita bandingkan kedua-dua ayat ni, satu zikrillah, satu zikrir rahman, sama je sebenarnya. Zikrillah tu Allah itulah Ar-Rahman. Allah itulah Ar-Rahman. Jadi bila disebutkan zikrillah, samalah maknanya dengan zikrir rahman. Dan zikrir rahman di sini merujuk kepada Al-Quran itu. Peringatan daripada Allah. Wa may ya'shu an zikrir rahman. Siapa yang berpaling daripada peringatan daripada Allah, itu Tuhan yang Maha Pemurah itu. Peringatan daripada Allah itu merujuk kepada Al-Quran. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami akan adakan baginya syaitan, dan syaitan itu baginya adalah teman yang rapat, sentiasa ada bersama-sama dengannya. Di sini zikrullah ataupun zikrul rahman merujuk kepada Al-Quran. Dan Allah nyatakan, siapa yang berpaling, tak pedulikan Quran itu, maka akan ada syaitan yang sentiasa berdamping dengannya. Dan syaitan itu tugasnya wa innahu layasuddunahum anis sabil. Sesungguhnya mereka, iaitu syaitan itu, benar-benar akan menyesatkan mereka, iaitu manusia yang berpaling daripada Al-Quran itu, anis sabil, daripada jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam keadaan mereka menyangka bahawasanya mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi ini zikir ataupun zikrullah, zikrul rahman, yang paling penting sekali adalah Al-Quran itu. Kerana ia merupakan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, dan Allah perintahkan supaya ia disampaikan kepada manusia. Kerana itulah merupakan suatu peringatan daripada Allah yang paling penting
dan dapat untuk selamatkan manusia daripada zulumat dan juga kesesatan itu. Apabila manusia meninggalkan Al-Quran, maka dia tak akan dapat keluar daripada kesesatan. Kerana bila dia meninggalkan Al-Quran, walaupun mungkin dia berzikir, tetapi dalam masa yang sama dia tak peduli kepada Quran, sebab ada golongan yang sebegini. Zikirnya banyak, sampai beribu-ribu, tetapi dalam masa yang sama tak boleh membaca Quran ataupun tidak memahami isi kandungan Al-Quran, tidak melaksanakan segala perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang Nabi tunjukkan, tetapi zikirnya banyak. Ini golongan yang Allah nyatakan bila mereka berpaling meninggalkan Al-Quran, mereka tak akan dapat keluar daripada kegelapan, kesesatan tersebut. Kerana bila mereka meninggalkan Al-Quran, akan adanya syaitan yang sentiasa berdamping dengan mereka, yang menghalang mereka daripada kebenaran dan menyebabkan mereka menyangka mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Sedangkan mereka sebenarnya jauh daripada Allah, jauh daripada kebenaran. Sebab itu bila sebutkan tentang zikir, zikir yang paling penting, yang paling utama, yang paling besar adalah Al-Quran itu. Kerana ia merupakan kalam Allah. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, itu merupakan suatu cara dia ingat kepada Allah. Bahkan itulah cara yang paling utama. Apabila dia mempelajari Al-Quran, apabila dia membaca Al-Quran itu, apabila dia memahami isi kandungan Quran itu, apabila dia melaksanakan segala perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi itulah maknanya dia berzikir kepada Allah, bukan hanya dengan lafaz semata-mata. Dan kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah 20 ayat 1, 2, 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, dan siapa yang berpaling daripada zikri, peringatan daripadaku. Zikri, ya di sini merujuk kepada Allah lah. Jadi zikri dengan zikrillah dengan zikrul Rahman sama, semuanya merujuk kepada Allah. Ingat kepada Allah melalui peringatan yang Allah turunkan itu melalui Al-Quran. Siapa yang berpaling daripada peringatan daripadaku, itu Quran ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dia sempit di dunia ni, dalam kubur, dan juga pada hari akhirat nanti. Walaupun di dunia ni mungkin dilihat seperti mendapat nikmat, rezeki yang banyak daripada Allah, tetapi ia tidak disertai dengan rahmat dan juga barakah. Kaya tetapi tak tenang. Mungkin berkuasa tetapi ramai musuhnya. Jadi kehidupan yang sempit, tidak mendapat barakah dan juga rahmat daripada Allah, walaupun mungkin dilihat seperti mendapat nikmat yang banyak. Dan kemudian bila dia mati, dimasukkan ke dalam kubur, akan disempitkan pula kuburnya, yang diazab di dalamnya. Dan begitu juga pada hari akhirat nanti,
kehidupannya itu dia akan diazab di dalam neraka dengan azab yang berat dalam tempoh yang lama, bahkan mungkin selama-lamanya jika syirik kepada Allah. Dan Allah sebut di sini dalam ayat ni, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpunkan, bangkitkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Itu golongan yang berpaling, meninggalkan Al-Quran. Allah akan jadikan baginya kehidupan yang sempit dan akan bangkitkannya dalam keadaan buta pada hari kiamat nanti. Kemudian golongan yang buta ni akan bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Katanya, wahai Tuhanku, mengapakah engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu ketika di dunia aku dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikian itulah, tak kala ayat-ayat kami datang kepadamu, maka kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsah, dan seperti itulah pada hari ini kamu pula akan dilupakan. Di golongan ini bangkit dalam keadaan buta pada hari akhirat nanti kerana mereka melupakan ayat-ayat Allah, melupakan Al-Quran itu dan berpaling daripadanya. Dan seperti mana mereka melupakan, berpaling daripada ayat-ayat Allah, maka seperti itulah Allah akan melupakan mereka dan berpaling daripada mereka dengan tidak memberikan rahmatnya kepada mereka pada hari akhirat nanti. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah 57 ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam ya'ni lillazina amanu, belum sampaikah masa bagi orang-orang yang beriman itu, an takhsha'a qulubuhum li zikrillah, untuk hati-hati mereka tunduk kepada zikrillah, kepada peringatan dan pengajaran daripada Allah, itu kepada Al-Quran itu. Belum sampaikah masa bagi orang-orang beriman untuk hati-hati mereka tunduk kepada zikrullah, kepada Al-Quran itu. Wa ma nazala minal haq, dan untuk mereka tunduk kepada apa yang turun daripada kebenaran. Kebenaran itu meliputi apa yang datang daripada Allah, Al-Quran, dan meliputi apa yang Nabi sampaikan, itu hadis-hadis Nabi itu. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang dikurniakan dengan kitab sebelum daripada mereka. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, telah berlalunya waktu yang panjang lalu hati-hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah nyatakan di sini supaya golongan yang beriman mereka hendaklah sentiasa tunduk hati-hati mereka kepada zikrillah, kepada peringatan daripada Allah itu, kepada Al-Quran. Bila mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca dengan bukan hanya sekadar menyebut, tetapi dengan khusyuk. Khusyuk itu bukan sekadar dalam solat semata-mata, tapi dalam setiap
amalan yang dilakukan, iaitu kita tunduk kepada Allah. Di sini Allah sebutkan tentang khusyuk ketika mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka mendengar ayat-ayat Allah. Dan janganlah mereka ini menjadi seperti golongan ahlul kitab sebelum daripada mereka, yang Allah juga kurniakan kitab kepada mereka. Bahkan banyak kitab Allah kurniakan kepada golongan ahlul kitab itu. Tapi bila mana berlalunya waktu yang panjang selepas Rasul mereka wafat, lalu mereka berpaling meninggalkan kitab-kitab mereka, hati-hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik. Begitu juga kita pada hari ini, Rasul SAW telah lama wafat meninggalkan kita. Tetapi baginda meninggalkan dua perkara, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Yang mana Nabi nyatakan dalam sebuah hadis, taraktu fiikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu takkan sesekali sesat jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya. Kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Iaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Jadi itu yang Nabi tinggalkan kepada kita. Jadi kita sebagai golongan yang beriman perlu kembali balik kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah itu, supaya tidak menjadi seperti mana golongan Ahlul Kitab yang terdahulu. Mereka meninggalkan kitab mereka selepas kewafatan Rasul mereka, lalu hati-hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan daripada mereka adalah golongan yang fasik, yang derhaka kepada Allah. Ini kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan tentang zikrun itu merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Dan kemudian dalam masa yang sama juga ada ayat yang lain yang Allah nyatakan tentang zikir itu juga merujuk kepada amalan soleh yang lain. Contohnya dalam surah 20 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada ilah melainkan hanyalah aku. Fa'budni, maka abdikanlah diri kamu kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat itu untuk mengingatiku. Di sini Allah sebutkan solat itu. Begitu juga ibadah kepada Allah juga termasuk dalam makna zikir, iaitu ingat kepada Allah. Solat ataupun ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan melalui anggota badan kita itu juga sebahagian daripada zikir kepada Allah. Tanda kita ingat kepada Allah. Di samping tadi Quran, bila kita baca Quran, kita memahami isi kandungan Quran, kita mempelajari Quran itu juga merupakan zikir kita kepada Allah, tanda kita ingat kepada Allah. Begitu juga melalui solat di sini Allah sebutkan. Dan kemudian dalam surah 29 ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Bacalah daripada apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab itu, wa aqimis salah, dan dirikanlah solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada fahsyak dan munkar. Wala zikrullahi akbar. Dan zikrullah itulah yang paling besar. Zikrullah di sini dia merujuk kepada Alkitab dan juga kepada solat. Dan begitu juga segala bacaan-bacaan di dalam solat itu. Dan itulah perkara yang besar bagi manusia, iaitu Quran merupakan firman daripada Allah, dan kemudian solat merupakan ibadah yang paling utama, yang mana inilah ibadah yang Allah akan nilai sebelum ibadah-ibadah yang lain. Jika baik solatnya, maka akan baiklah seluruh ibadahnya yang lain. Zikrullah di sini merujuk kepada Alkitab dan juga as-salah. Begitu juga segala zikir-zikir, lafaz-lafaz zikir bacaan di dalam solat itu. Yang mana bila solat yang disertai dengan kefahaman kepada kitabullah itu, itulah solat yang akan dapat mencegah daripada fahsyak dan juga munkar. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mulakan dengan perintah untuk membaca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Bacalah daripada apa yang diwahyukan kepadamu dan dirikanlah solat. Diperintah membaca dulu, kemudian perintah solat. Itu menunjukkan bahawasanya solat itu mesti juga disertai dengan kefahaman kita kepada apa yang kita baca daripada kitabullah itu. Itulah yang akan dapat untuk mencegah kita daripada fahsyak dan juga munkar. Dan hari ini kita lihat ramai golongan yang solat, tetapi dalam masa yang sama fahsyak dan juga munkar masih lagi berleluasa. Ramai golongan yang solat tetapi mengerjakan fahsyak dan juga munkar itu. Itu kerana solat yang dikerjakan tak disertai dengan kefahaman kepada kitabullah itu. Mereka tak faham apa yang mereka baca, tak faham apa yang mereka ucapkan dari segi zikir-zikir dan bacaan dalam solat itu. Sedangkan itu yang menyebabkan solat itu tidak khusyuk, seterusnya tidak mencegah mereka daripada fahsyak dan juga munkar. Wala zikrullahi akbar, dan zikrullah itulah yang paling besar. Itu zikrullah, ingat kepada Allah melalui Alkitab dan juga as-salat itu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah lah yang lebih tahu, yang dia mengetahui tentang apa yang kamu semua kerjakan. Baik. Jadi kita kembali kepada hadis yang kita lihat pada pagi ini. Jadi ini berkenaan dengan suatu doa yang Nabi pesan kepada Muaz supaya sentiasa diucapkan di hujung solat, iaitu sebelum memberikan salam, selepas membaca tasyahud atau tahiyat akhir, sesudah selawat ke atas Nabi. Lalu ini antara doa yang baik untuk kita baca, iaitu 3 perkara kita mohon kepada Allah. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk aku mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Dan pagi ini kita lihat tentang makna zikrika ni. Zikir itu dia meliputi kita melalui lisan kita, iaitu kita menyebutkan, kita membaca Al-Quran, kemudian kita menyebutkan lafaz-lafaz zikir yang Nabi ajarkan, ataupun juga meliputi zikir di dalam hati kita, akal kita, iaitu dengan kita memahami apa yang kita sebutkan, apa yang kita baca daripada ayat-ayat Allah itu, disertai dengan ketundukan kita kepada
Allah, takut kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah, itu zikir melalui hati kita. Dan kemudian zikir melalui amalan soleh yang kita lakukan, seperti yang Allah sebut tadi, wa aqimis solata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku juga. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, bila dilakukan kerana Allah, itu juga termasuk dalam makna berzikir kepada Allah. Begitulah juga menuntut ilmu. Seorang yang keluar menuntut ilmu dan sanggup menghabiskan hartanya, masanya, tenaganya, juga termasuk dalam makna zikir kepada Allah itu. Jadi itu kita kena faham bahawa zikrullah itu bukan hanya merujuk kepada lafaz-lafaz zikir semata-mata, tapi meliputi semua sekali perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Maka itulah zikir. Dan yang paling besar adalah, yang paling utama adalah Quran itu sendiri yang Allah sebutkan sebagai zikrullah, zikrur rahman, ataupun zikri dalam Quran. Bahkan nama Quran itu juga adalah zikru. Baik. Jadi untuk pagi ni insya-Allah sampai itu dulu. Kita akan sambung lagi berkenaan dengan wa syukrika wa husni ibadatik dalam kelas akan datang insya-Allah. Baik. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, sampai itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis yang kita lihat pada pagi ini. Dan mudah-mudahan dapat kita amalkan doa ini. Doa yang sentiasa yang Nabi pesan kepada Muaz supaya sentiasa dibaca sebelum memberikan salam di hujung daripada setiap solat-solat kita. Walaupun taklah sampai kepada perintah yang wajib, tapi ia suatu perintah yang Nabi tekankan kepada Muaz. Kerana kalau kita lihat dalam matan hadis ni, Nabi sebutkan la tada'anna, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan doa ini. Jadi mudah-mudahan dapat kita amalkan doa ini dalam setiap solat kita, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefahaman tentang makna doa ini, iaitu apakah makna zikir yang sebenar itu. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Iya.